kerajaan di sebelah sana sebentar tadi. Seterusnya, kita melihat kepada hujah pertama iaitu Sinar Baharu untuk OKU. Beliau mengatakan bahawa sudah berjaya, dan apabila sudah berjaya itu maksudnya kita dia terkeluar. Okey, saya dah pause masa. Jadi cuba minta tadi masuk balik. Sebentar ya, kami nak minta dia masuk balik. Okey. Okey. Dah ada. Okey, Damia. maafkan saya. Seterusnya kita lihat langsung tidak dicerita oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri apakah isu yang sedang berlaku, apakah status quo kita, apakah permasalahan. Jikalau kita tidak tahu, bagaimana kita nak berdebat warga dewan? Inilah yang masalah yang ada di pihak kerajaan di seberang sana. Seterusnya kita lihat hujah pertama beliau di bawah kata kunci Sinar Baharu untuk orang kurang upaya. Beliau menceritakan bagaimana atlet sukan Paralimpik kita sudah pun berjaya. Jadi apabila sudah berjaya, sudah mendapat pencapaian yang memuaskan, perlulah kita beri tumpuan ini kepada sukan kita, sukan Olimpik yang sekarang ini berada di belakang sukan Paralimpik warga dewan sekalian. Jadi selesai dengan pembidasan, terus ke gerak kerja, duduk saya bangun yang kedua yang akan menceritakan hujah kedua kami dan membidas kes kerajaan. Seterusnya duduk beliau bangun pula yang ketiga yang akan meranakkan dan menegakkan kes kami di pihak pembangkang. Baiklah, selesai. Ayuh kita lihat konteks perdebatan kami di pihak pembangkang. Kami meminda usul kepada belum tiba masanya Malaysia mengutamakan sukan Paralimpik. Kita lihat kenapa kami mengatakan belum tiba masanya. Kami mengukur dari yang pertama, sukan Paralimpik. Pencapaiannya lebih memuaskan daripada sukan Olimpik dapat kita lihat dalam Tokyo 2020 dan seterusnya yang kedua, penyertaan pertandingan Olimpik antarabangsa yang lebih holistik yang akan diceritakan dengan lebih terinci oleh yang kedua di pihak kami. Asas bangkangan kami mudah. Asas bangkangan kami berbunyi untuk mencapai visi Paris 2024 iaitu untuk mendapatkan lebih banyak pingat pada Paris 2024 warga dewan sekalian. Maka lahirlah rasional kami ketidakpentingan mengutamakan sukan Paralimpik. Hujah pertama di bawah kata kunci pencapaian sukan Paralimpik yang sudah memuaskan. Kita lihat pada Tokyo 2020 sukan Paralimpik memperoleh 3 emas dan 2 perak. Pada Tokyo 2020 juga, sukan Olimpik kita hanya mendapat 1 gangsa dan 1 perak. Saya berikan anda satu analogi. Anda ada 2 kawan. Seorang mendapat B dan lagi seorang mendapat D untuk subjek matematik. Anda mahu sama-sama berjaya. Anda mahu sama-sama cemerlang. Tapi siapakah yang anda akan lebih beri tumpuan? Semestinya yang mendapat D. Begitu jugalah sukan Malaysia. Visi kita untuk Paris 2024 ialah untuk mendapat lebih banyak pingat. Tapi kalau sukan Paralimpik kita sudah ada pencapaian yang memuaskan, sepatutnya sebagai kerajaan yang baik yang mahukan negara berjaya, kita perlulah bantu sukan Olimpik kita yang sedang dalam kesusahan pada masa ini warga dewan sekalian. Bagaimana kita nak bantu? Seperti mana kita boleh mengaplikasikan keadaan mengutamakan seperti mana yang saya katakan tadi dari segi dana, infrastruktur dan juga peluang bertanding. Mohon izin lalu. Silakan satu. Sebentar tadi apa Yang Berhormat telah mengatakan bahawa sukan Olimpik perlu diberi lebih keutamaan. Tetapi sekarang ini cara mereka berlatih, cara atlet Olimpik dan Paralimpik berlatih adalah sama. Tetapi mengapa masih lagi keputusannya begitu? Sedangkan apa yang diberi, cara mereka berlatih masih lagi sama.
Masa yang diberi masih lagi sama. Yang berhormat pasti ke sama. Yang berhormat atlet Malaysia ke yang berhormat? Yang berhormat tahu bagaimana diorang berlatih. Jikalau maksud Paralimpik itu sendiri hanyalah untuk orang yang berkurang upaya, sudah semestinya Saya je ke yang dekat dia sekat-sekat? Dia dah Dia dah terkeluar terkeluar. lagi. Lah ya Allah. Okey, dah pause masa. Dah pause timer. Tunggu dia masuk balik. maafkan saya. Selesai menjawab izin laluan, ayuh kita lihat rangkuman kes kami di pihak pembangkang. Belum tiba masanya Sukan Paralimpik diutamakan kerana untuk mencapai visi Paris 2024, Sukan Olimpik lah yang perlu menerima tumpuan dari segi dana, infrastruktur dan peluang bertanding yang akan diceritakan. Dia terkeluar lagi. Terkeluar lagi. Okay. Dia belum request. Maaf mengganggu, boleh ke kalau saya nak cadangkan supaya kawan daripada SSP ni call, so kita just dengar daripada call sahaja kalau internet memang problem. Macam mana kalau Encik Zakwan dan juga Datuk Wardah? Saya setuju, Datuk Hanif. Bisa aja. Bisa aja. Thank you Cik Hanif untuk cadangan tu. Saya setuju juga. Sebenarnya saya tunggu sikit lagi tapi since dah terlalu lama, kesian juga ada tim yang lain kan. So perhaps kita boleh guna alternatif tu. Masa pun ada lagi 1 minit baki. Boleh mana-mana pembahas call, lepas tu loudspeaker dan share dekat awak punya mic lah. Boleh dengar aku? Boleh. Okey, saya nak habis dah. Okey. Maaf. Okey. Secara rangkumannya, kes kami di pihak pembangkang amatlah mudah. Kami mengatakan belum tiba masanya Sukan Paralimpik kita diutamakan. Kerana apa? Yang pertama, Sukan Paralimpik kita sudah bagus pencapaiannya, dan yang kedua, penyertaan pertandingan Olimpik antarabangsa yang lebih holistik. Kerana untuk mencapai visi Paris 2024, Sukan Olimpik lah yang perlu menerima tumpuan lebih daripada Sukan Paralimpik. Mohon untuk terus membangkang. Sekian, terima kasih. Okey, baik. Terima kasih kepada Ketua Pembangkang. Seterusnya saya teruskan dengan mempersilakan Yang Berhormat Sumayyah selaku Timbalan Perdana Menteri untuk mengemukakan bidasan dan hujah-hujah beliau. Dipersilakan Yang Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan buat Yang di-Pertua, rakan-rakan baharu di meja perwakilan kerajaan, pahlawan wanita, rakan-rakan wanita delegasi kerajaan. Seterusnya hadirin Dewan yang sudi bersidang. Assalamualaikum, salam perdebatan saya ucapkan buat semua. Hadirin, usul kita pada hari ini cukup menarik, iaitu Dewan ini percaya sudah tiba masanya Malaysia mengutamakan Sukan Paralimpik.
Selaku Timbalan Perdana Menteri pada hari ini, saya masih berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan Perdana Menteri saya bagi pihak kerajaan untuk menyokong usul gagasan kita pada hari ini. Sekejap ya. Perlahan suara saya. Jelas. Jelas. Ya. Rasional kami di pihak kerajaan sangatlah mudah. Melihatkan kepada kesan-kesan yang baik jika pihak kerajaan mengutamakan Sukan Paralimpik. Tuan Yang di-Pertua, seperti yang dikatakan oleh Ketua Pembangkang tadi, beliau ada berkata bahawa kita mesti mengutamakan Olimpik dan Paralimpik. Beliau juga ada memberi satu analogi mudah, iaitu jika kita mempunyai dua orang kawan dan seorang itu mendapat keputusan A dan seorang lagi mendapat keputusan D, mestilah kita akan mengutamakan yang kawan D itu. Tapi untuk pengetahuan yang berhormat, kerajaan sudah pun mengasah bakat mereka, kerajaan sudah pun mengasah bakat mereka sejak waktu sekolah lagi, yang berhormat. Yang berhormat berkata kita, maaf saya sedang membidas. Yang berhormat berkata kita perlu sama ratakan perhatian terhadap Olimpik dan Paralimpik. Kemudian yang berhormat juga ada berkata bahawa Sukan Olimpik haruslah diutamakan kerana sekarang ni Sukan Paralimpik sudah pun mendapat 3 pingat emas dan 2 pingat perak. Yang berhormat, nilai penghujaan saya mula dengan kata kunci, kerajaan wajar mengutamakan Sukan Paralimpik. Sebagai kerajaan, kami sangat mengutamakan Sukan Paralimpik. Di awal usia darjah 1 di sekolah rendah, murid-murid pendidikan khas PPKI telah didedahkan dengan sukan-sukan dan latihan yang sama seperti aliran perdana. Pengalaman saya sendiri belajar di Sekolah Kebangsaan Taman Maluri, saya melihat sendiri murid-murid pendidikan khas ini menceburi sukan seperti memanah, bowling, renang dan lain-lain. Alhamdulillah, berkat latihan dan belanja jutaan ringgit yang merupakan inisiatif kerajaan, hari ini atlet Paralimpik Malaysia telah berjaya memenangi pingat emas di setiap kejohanan Olimpik. Kontijen Malaysia juga meraih pencapaian terbaik dalam sejarah Sukan Paralimpik apabila membawa pulang 3 pingat emas dan 2 perak pada Tamasya Sukan Paralimpik yang berlangsung di Tokyo dari 24 Ogos hingga 5 September. Syabas diucapkan. Silakan Yang Berhormat. Berhormat, jadi maknanya sekarang ni Yang Berhormat nak cakap kerajaan dah ada usaha nak bantu atlet Paralimpik sekarang. Jadi maknanya kata pada hari ni kita tak payahlah nak utamakan Paralimpik. Mohon respon. Bukan begitu maksud saya Yang Berhormat. Maksud saya, anda pun sendiri tadi ada berkata bahawa Olimpik patut diutamakan kerana Paralimpik sekarang ni dah semakin banyak pingat emas dan semakin banyak pingat perak. Tetapi Dia left ke? YDP stop masa dulu. Dah stop. Kalau nak guna cara tadi, boleh call lah kawan-kawan. kejap dia ada masalah kot. Kalau rasa susah untuk masuk balik, takut ni lagi, boleh call awak. Lepas tu awak buka loudspeaker.
Maafkan saya tadi terkeluar. Yang berhormat boleh tak ulang balik kesalahan tadi? Tadi yang berhormat kata dah ada usaha oleh kerajaan untuk bantu atlet, untuk bantu Paralimpik ni. Jadi maknanya kata pada hari ni kita tak payahlah nak utamakan sebab dah ada inisiatif-inisiatif yang dah diberikan. Mohon respon. Yang berhormat, mengapa pula kita tidak payah mengutamakan mereka? Saya berkata mereka membuat inisiatif ini sebabkan mereka hendak membantu atlet Paralimpik ini. Sebab tu saya berkata kerajaan sudah pun mempunyai inisiatif sendiri. Yang berhormat perlu fahamkan apa yang saya hendak sampaikan. Sambung hujah saya, kontingen Malaysia meraih pencapaian terbaik dalam sejarah Sukan Paralimpik apabila membawa pulang 3 pingat emas dan 2 perak pada Tamasya Sukan Paralimpik yang berlangsung di Tokyo dari 24 Ogos hingga 5 September. Syabas diucapkan. Nama-nama seperti Syah Lik Hau, Boni Buyan Gustin dan Abdul Latif Romli telah mengharumkan nama Malaysia di persada antarabangsa. Saya rasa anda sendiri pun berbangga. Jadi tidak patut untuk anda membangkang usul kita pada hari ini. Demi generasi akan datang, saya mohon untuk usul diterima Dewan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Timbalan Perdana Menteri. Seterusnya, saya menjemput dan mempersilakan Timbalan Ketua Pembangkang Saudari Anis untuk meneruskan sesi perdebatan. Dipersilakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, dengan usul sudah tiba masanya Malaysia mengutamakan Sukan Paralimpik. Bergerak selaku yang kedua di perwakilan pembangkang akan melakukan 2 obligasi utama, iaitu yang pertama akan membidas pihak kerajaan dan yang kedua akan menyampaikan hujah kedua di bawah kata kunci penyertaan pertandingan Olimpik antarabangsa yang lebih holistik. Tanpa membuang masa, elok kita lihat permasalahan yang telah dilakukan bermula dengan timbalan ketua pembangkang, bermula dengan timbalan Perdana Menteri kita pada hari ini. Dengan rasional mereka iaitu kesan-kesan yang baik jika mengutamakan atlet Paralimpik ini, makalah hujah kedua mereka iaitu kerajaan wajar mengutamakan Sukan Paralimpik. Kita lihat sebenarnya dengan rasional dan kata kunci hujah mereka tidak langsung ada berkaitan, apatah lagi kata kunci hujah dengan isi-isi hujah yang telah beliau sampaikan. Pada hari ini, saya kira sebenarnya timbalan ketua pembangkang kita langsung tidak tahu hendak bercerita tentang apa. Kemudian, akan tetapi beliau ada mengatakan bahawa atlet Paralimpik sudah pun mendapat pingat emas baru-baru ini ketika pertandingan Tokyo 2021. Sedar ataupun tidak, sebabkan kejayaan itulah kita tidak perlu untuk mengutamakan atlet Sukan Paralimpik ini. Kerana apa? Kerana kita mahu capai visi. Kita mahu mencapai visi atlet untuk kita mahu capai visi ketika di Paris 2024 nanti, kita mahu lebih banyak pingat yang akan diraih oleh kedua-dua atlet Olimpik dan juga Paralimpik ini. Kemudian di dalam hujah beliau ada juga mengatakan yang sebenarnya kerajaan dah ada pun inisiatif sendiri untuk membantu atlet Paralimpik ini. Ini membuktikan sebenarnya kerajaan kita pada ini sudah pun mengutamakan atlet Paralimpik ini. Jadi buat apa lagi kita mahu jadi eloklah sekarang kita mengutamakan pula atlet Olimpik atlet Olimpik. Bergerak pula kepada Perdana Menteri kita pada hari ini dengan hujah di bawah kata kunci sinar baharu untuk orang kurang upaya. Beliau ada mengatakan bahawa pada hari ini masyarakat menganggap golongan kurang upaya ini golongan tidak pandai menjaga diri dan sebagainya. Namun, sedar ataupun tidak, itu hanyalah fitnah semata-mata. Saya sendiri tidak pernah menganggap golongan-golongan tersebut tidak mampu tidak pandai untuk menjaga diri dan sebagainya. Kemudian beliau ada juga berkata yang sebenarnya golongan-golongan ini tidak pun diberi perhatian. Akan tetapi sedar ataupun tidak, sekarang ni kerajaan sudah pun mewujudkan program podium untuk atlet-atlet Paralimpik ini sekaligus membuktikan yang sebenarnya atlet Paralimpik ini sudah pun diberi perhatian. Jadi selesai dengan pembidasan di pihak kerajaan. Jika ada diizin laluan, dipersilakan. Nampaknya tiada. Saya nak bagi yang berhormat. Tadi yang berhormat ada berkata bahawa ingin mencapai visi. Apakah visi itu?
untuk kita mencapai matlamat visi Paris 2024 tu, Malaysia mahu meraih lebih banyak pingat ketika pertandingan Olimpik dan juga pertandingan Paralimpik tahun 2024. Saya kira sebenarnya daripada Ketua Pembangkang, beliau sudah pun berkata tentang visi tersebut. Akan tetapi Yang Berhormat tidak pun mendengar. Selesai dengan izin laluan, kita teruskan pula dengan pihak pembangkang pada hari ini dengan rasional kami, iaitu ketidakpentingan untuk mengutamakan sukan Paralimpik, maka lahirlah hujah kedua di bawah kata kunci penyertaan pertandingan Olimpik antarabangsa yang lebih holistik. Di dalam hujah ini, saya akan menceritakan kepada anda dengan adanya lebih banyak penyertaan pertandingan Olimpik, ia sekaligus menunjukkan pada hari ini kita tidak perlu pun untuk mengutamakan sukan Paralimpik ini. Jadi pada hari ini apakah bentuk holistik yang kami bawakan di meja pembangkang pada hari ini? Bentuk holistik ini merupakan bentuk di mana ianya menyentuh hanyalah aspek-aspek tertentu sahaja. Ianya bukan menyentuh aspek-aspek tertentu, akan tetapi ianya menyentuh secara keseluruhan. Pada hari ini, jika anda ingin tahu, atlet Olimpik ini akan mewakili lebih banyak lagi pertandingan di peringkat antarabangsa seperti All England dan juga pertandingan seperti Commonwealth dan sebagainya, berbanding dengan atlet Paralimpik yang hanya akan menyertai negara di dalam pertandingan-pertandingan seperti Paralimpik ini sahaja. Jadi seperti yang warga Dewan ketahui, baru-baru ini semasa pertandingan sukan Olimpik, Malaysia telah pun menghantar seramai 30 atlet Olimpik menerusi 27 acara pertandingan, manakala bagi kategori Paralimpik pula Malaysia telah menghantar seramai 22 atlet menerusi 22 acara pertandingan. Dan kita lihat hasilnya pada hari ini Paralimpik telah berjaya untuk mencapai sasaran pingat yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Namun untuk kategori pertandingan Olimpik langsung mereka tidak capai sasaran pingat tersebut. Jadi makna kata pada hari ini, apa kata untuk kita lebihkan perhatian kita kepada sukan Olimpik supaya pada Paris 2024 nanti mereka akan dapat capai lebih banyak lagi pingat pada tahun tersebut. Warga Dewan, contohnya, saya beri contoh ya, seperti atlet terjun kita iaitu Pandala Larina. Walaupun beliau tidak mendapat apa-apa kutipan pingat pada sukan Olimpik baru-baru ini, tetapi sedar ataupun tidak, sebenarnya di peringkat antarabangsa beliau telah pun pernah mendapat mendapat pingat emas seperti di dalam pertandingan final Diving Olympic World Cup di Tokyo pada 2021. Dan juga contoh kedua, atlet terjun juga yang atlet 3 meter papan anjal kita iaitu Saudari Nur Rabita Sabri, yang mana beliau telah pun mendapat kedudukan keempat ketika pertandingan 3 meter papan anjal akhir pada Tokyo baru-baru ini. Jadi ia sekaligus membuktikan sebenarnya atlet Olimpik ini sebenarnya mempunyai potensi. Cuma kita perlu asah lagi sikit. Kita perlu asah dan kita perlu bagi keutamaan supaya ketika di kejohanan Paris 2024 nanti mereka dapat untuk mencapai apa-apa kutipan pingat. Seterusnya kita lihat menerusi temu bual bersama Chen Long yang telah mengalahkan Li Zijia pada Tamasya Olimpik baru-baru ini. Beliau ada berkata sebenarnya beliau dapat merasakan potensi yang ada pada Li Zijia itu sendiri, akan tetapi perlu digilap dan diasah lagi memandangkan beliau sudah pun memenangi kejohanan All England pada tahun ini juga. Jadi rangkuman hujah saya pada hari ini telah saya ceritakan bahawa sebenarnya atlet Olimpik ini mempunyai lebih banyak pertandingan di peringkat antarabangsa berbanding dengan sukan Paralimpik. Jadi di sini saya ingin menunjukkan yang lebih baik untuk kita mengutamakan sukan Olimpik berbanding dengan sukan Paralimpik supaya sekaligus mereka dapat mencapai sasaran pingat kerajaan, sasaran yang telah pihak kerajaan tetapkan di Tamasya Paris 2024. Jadi tiada apa saya pinta, mohon untuk usul terus ditolak Dewan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Timbalan Ketua Pembangkang. Seterusnya saya menjemput dan mempersilakan Menteri Pertahanan dari pihak kerajaan untuk meneruskan sesi perbahasan. Dipersilakan, Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Buat Ini Ketua Dewan, yang saya kasih rakan-rakan di pihak kerajaan, yang saya hormati pihak pembangkang, panel hakim yang arif lagi bijaksana, dan seterusnya ahli dewan yang bersidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perdebatan saya ulurkan buat semua. Baiklah, memegang mandat selaku Menteri Pertahanan pada hari ini, 2 gerak kerja bakal saya lunaskan, iaitu
membidas hujah timbalan Ketua Pembangkang dan juga membidas hujah daripada Ketua Pembangkang. Jadi sebenarnya tadi jelaslah bahawa timbalan Ketua Pembangkang tidak memahami matlamat, pihak kerajaan tidak memahami matlamat kita pada hari ini. Matlamat kerajaan adalah untuk memberi peluang kepada orang yang kelainan upaya menceburi dalam bidang sukan ini dengan lebih lagi. Tetapi mereka terlalu memfokuskan tentang Olimpik Paris 2024. Seperti analogi yang telah diberikan oleh Ketua Pembangkang sebentar tadi, kalau kawan kita ada 2 orang, seorang dapat B, seorang dapat D, dan kita mesti akan fokuskan kepada orang yang dapat D. Tapi apabila kita fokuskan kepada orang yang dapat D, orang yang dapat B tu pula akan merosot sebab tiada siapa yang memfokuskan kepada beliau. Jadi bagaimana pula macam tu? Kami tidak mengatakan pun yang kami akan mengenepikan Olimpik Paris 2024. Kami tidak mengenepikan atlet Olimpik. Perdana Menteri maupun Timbalan Perdana Menteri tidak mengatakan langsung ingin menepikan Olimpik. Sabar dulu Yang Berhormat. Tetapi kami kalau sebagai kerajaan yang bagus, kita mestilah bergerak selari kedua-duanya mendapat capaian yang telah dengan izin di-Pertua Dewan yang telah ditargetkan oleh kerajaan. Tetapi kita perlu kita perlu memberi fokus yang lebih kepada Paralimpik kerana mereka ini orang yang kelainan upaya. Kita perlu faham mereka merupakan orang yang kelainan upaya. Dan sebentar tadi Timbalan Ketua Pembangkang ada mengatakan bahawa beliau tidak berfikiran negatif pun terhadap orang yang orang yang kelainan upaya. Tetapi dengan cara beliau mengatakan kita perlulah memfokuskan kepada Olimpik. Kita perlulah memfokuskan kepada Olimpik. Paralimpik dah menang banyak. Kenapa kita nak fokuskan kepada mereka? Tidakkah itu anda berfikiran anda beranggapan remeh terhadap orang kelainan upaya? Sebelum tu Yang Berhormat izin haluan. Yang Berhormat, untuk mencapai visi Paris 2024 perlulah kita utamakan kedua-dua sukan. Mohon respon. Saya dah cakap dah tadi, kita tidak pernah mengenepikan pun Olimpik 2024. Tetapi kita ingin bergerak seiring. Tapi dalam masa yang sama kita memberi fokus lebih kepada Paralimpik atas kekurangan yang mereka perlu hadapi. Adakah jelas di situ? Baiklah. Jadi sebentar tadi pada awal-awal tadi Timbalan Perdana Menteri ada bertanya mengapa baru sekarang. Adakah soalan itu patut ditanya mengapa baru sekarang? Adakah pihak pembangkang sedar yang sebenarnya pertandingan Paralimpik ini tidak diberi fokus yang lebih, hanya diberi kepada Olimpik. Banyak pertandingan yang orang biasa seperti kita boleh menceburi. Contohnya macam banyak aktiviti pertandingan Olimpik, All England dan sebagainya. Tapi seperti apa yang dikatakan sendiri oleh Timbalan Timbalan Ketua Pembangkang sebentar tadi, untuk mereka yang kurang upaya tidak banyak pertandingan-pertandingan yang boleh mereka ceburi. Pihak pembangkang perlu faham matlamat kami. Matlamat kami adalah untuk memberi peluang kepada orang bukan upaya supaya mereka lebih dapat meluaskan lagi mereka punya bakat. Dan seperti yang kita ketahui, Jabatan Kebajikan Masyarakat mengeluarkan wang untuk mereka yang kurang upaya, tetapi tidak mencukupi kerana jumlah rakyat Malaysia yang kelainan upaya ramai. Tetapi jika kita dapat mengubah mentaliti rakyat Malaysia seperti mentaliti pihak pembangkang kepada orang kelainan upaya ini, kita berubah kepada lebih baik bahawa mereka ni mereka punya kelebihan sendiri. Kalau kita boleh mengubah mentaliti rakyat Malaysia terhadap orang-orang kelainan upaya ini, yang sebenarnya orang kelainan upaya ini setara dengan kita.
dengan kejayaan mereka di Paralimpik. Mereka akan menyumbang duit ataupun menolong pihak kerajaan ini akan menolong lagi mereka. Dan kita juga ketahui mereka yang orang kelainan upaya ini memerlukan peralatan ataupun perubatan. Sebagai contohnya kerusi roda, ubat-ubatan dan sebagainya. Mungkin dengan pendapatan mereka saja tidak mencukupi untuk membeli barang-barang tersebut, dan kesannya dalam jangka masa panjang orang kelainan upaya ini akan tidak berada dalam keadaan tiada duit ataupun miskin, sekaligus dapat meningkatkan taraf hidup orang kelainan upaya yang sekarang ini tidak dipandang. Ya, dipersilakan. Yang berhormat, pada hari ini kerajaan telah pun memberi bantuan dari segi peralatan dan sebagainya. Tambahan pula kerajaan juga telah pun membantu dari segi dana untuk membaiki infrastruktur dan juga tempat latihan mereka. Mohon respon? Maknanya Timbalan Ketua Pembangkang tidak mendengar penjelasan saya dengan betul sebentar tadi. Saya dah cakap. Seperti yang kita ketahui, Jabatan Kebajikan Masyarakat mengeluarkan wang untuk mereka yang kurang upaya, tetapi tidak mencukupi kerana jumlah rakyat Malaysia yang orang kelainan upaya ini ramai. Dan mungkin peralatan perubatan dan seperti kerusi roda itu mahal dan tidak mencukupi, tidak boleh menampung mereka. Yang berhormat Izin Alun. Ya, dipersilakan. Yang berhormat, memanglah jumlah rakyat Malaysia yang orang kurang upaya ramai, tapi bukan semuanya atlet Paralimpik yang berhormat. Kita adakah yang berhormat tidak mendengar matlamat kami pada awal tadi? Kami ingin membuka peluang kepada orang kelainan upaya, tetapi pihak pembangkang terus mencucuk dengan Olimpik Paris 2024. Kami ingin membuka peluang kepada mereka untuk menyertai dalam bidang sukan Paralimpik. Jadi dengan itu sukan ini boleh lebih dalam mendapat pingat dan sebagainya. Adakah itu jelas? Baiklah, maknanya hujah daripada pihak pembangkang wajar ditolak dewan, tidak diterima dewan. Dan kesimpulannya, saya berharap usul pada hari ini akan diterima dewan. Sekian untuk terus mencadang. Baik, terima kasih kepada Menteri Pertahanan Kerajaan. Seterusnya saya berjemput dan persilakan pembangkang pertama, Saudari Dilin, untuk meneruskan sesi perbahasan. Dipersilakan, Berhormat. Kerana kami ingin mencapai visi Paris 2024, oleh itu kami menolak usul yang dibawa oleh perwakilan kerajaan pada hari ini. Sebelum itu, terima kasih Tuan Speaker Dewan, Barisan Kerajaan, Pakatan Pembangkang serta hadirin yang sudi bersidang. Salam perdebatan saya ucapkan buat anda kesemuanya. Selaku yang ketiga di perwakilan pembangkang, dua obligasi utama, di mana yang pertama, membidas segala kesalahan-kesalahan dan kelompongan yang dilakukan oleh perwakilan kerajaan dan seterusnya menegakkan kes di perwakilan kami. Terus bergerak kepada analisis masalah-masalah majar yang dibawakan oleh meja perwakilan kerajaan pada hari, di mana yang pertama, masalah utama mereka pada hari ini adalah apabila pendefinisian mereka ni sangat bermasalah bagi dewan sekalian. Pada hari ini, usul kita berbunyi sudah tiba masanya Malaysia mengutamakan Paralimpik. Tapi apa yang mereka bawakan hanyalah sekadar kita perlu berikan keutamaan pada atlet Paralimpik ini tanpa apa-apa sebab. Sebab yang mereka bawakan hanyalah disebabkan mentaliti rakyat bagi dewan sekalian. Tapi saya kira apa yang mereka katakan tu tak dapat membuktikan pembawaan mereka di perwakilan kerajaan. Sebab apa? Kalau kita nak ubah mentaliti rakyat ni, perkara ini macam amatlah susah bagi dewan sekalian. Takkanlah kita nak ubah mentaliti hanya dengan cara mengutamakan atlet Paralimpik warga dewan sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka di perwakilan kerajaan gagal apa permasalahan yang timbul sehingga kita ingin mengutamakan Paralimpik warga dewan sekalian. Sepatutnya sebagai kerajaan yang baik, mereka beritahu kita apa masalah yang timbul, apa isu yang timbul. Gagal mereka tunjukkan di Dewan Perdebatan pada hari ini. Yang ketiga, mereka gagalkan ceritakan kayu ukur dan keadaan keutamaan ini warga dewan sekalian. Mereka sekadar ceritakan kita perlu ubah mentaliti rakyat, kita perlu berikan keutamaan untuk bagi Paralimpik ini, orang kurang upaya ini mencebur Paralimpik warga dewan sekalian. Jadi saya kira perkara yang mereka bawa tak mampu untuk membuktikan usul mereka pada hari ini. Yang ketiga, mereka gagal ceritakan titik tolak perdebatan kita yang saya kira sebenarnya pada hari ini sangatlah
penting warga dewan sekalian, mereka gagal. Ceritakan kepada si Dewan kenapa baru sekarang kita nak menjalankan mereka gagal ceritakan kepada si Dewan kenapa baru sekarang kita nak menjalankan perkara ini, kenapa baru sekarang kita nak mengutamakan perkara ini. Sepatutnya sebagai kerajaan yang baik, mereka perlu menjelaskan titik tolak perdebatan kita pada hari ini dengan bagus warga dewan sekalian. Gagal mereka tunjukkan di meja perwakilan kerajaan. Mohon izin laluan. Sebelum saya teruskan, silakan. Okey, sebentar tadi Yang Berhormat ada mengatakan kalau kita tentang keutamaan untuk orang Paralimpik, kalau kita tak utamakan orang Paralimpik ni, orang kelainan upaya ni untuk menceburi bidang-bidang tersebut, macam mana mereka nak mendapatkan dana untuk bantuan diri mereka sendiri? Saya kira sebenarnya pertanyaan ini boleh kita tolak jauh-jauh. Sebab apa? Sebenarnya matlamat perdebatan pada hari ini yang dibawakan oleh perwakilan kerajaan salah warga dewan sekalian. Sepatutnya matlamat perdebatan mereka pada hari ini kita nak membuktikan dengan kita utamakan Paralimpik ini mampu mencapai visi Paris 2024. Jadi saya kira sebenarnya izin yang diberikan oleh yang ketiga di sebelah sana tadi itu salah warga dewan sekalian. Sebab apa? Saya kira pertanyaan itu sebenarnya tak ada kaitan pun dengan pembuktian usul kita pada hari ini. Selesai menjawab izin laluan, kita bergerak permasalahan yang berlaku di meja perwakilan kerajaan pada hari ini, di mana yang pertama, beliau gagal memberikan beban bukti dengan baik warga dewan sekalian. Sepatutnya sebagai perwakilan kerajaan yang baik, mereka berikan beban bukti kepada perwakilan pembangkang supaya kami bertembung dengan mereka warga dewan sekalian. Gagal mereka lakukan. Seterusnya, saya kira mereka gagal untuk memahami usul apa yang kita ingin perdebatkan warga dewan sekalian. Pada hari ini, kita ingin memperdebatkan usul sama ada sudah tiba ataupun tidak masanya kita ingin mengutamakan Paralimpik warga dewan sekalian. Mereka tak habis-habis ceritakan kita sebenarnya pada hari ini nak menggalakkan. Tapi mereka langsung tak jelaskan keadaan sudah tiba masanya di meja perwakilan kerajaan. Gagal mereka lakukan. Dan sebenarnya pada hari ini di meja perwakilan kerajaan ada percanggahan yang berlaku warga dewan sekalian. Sebab apa? Kita tengok bangun yang pertama sehingga yang kedua beliau katakan nak utamakan Paralimpik, tapi tiba-tiba bangun yang ketiga beliau katakan nak utamakan kedua-duanya tapi dan akan memberikan faedah yang lebih kepada Paralimpik. Jadi saya kira sebenarnya pada hari ini di meja perwakilan kerajaan ada masalah dalaman yang berlaku sehingga kan mereka pun sebenarnya pada hari ini tak sependapat dalam pembawaan usul dan kes mereka sendiri warga dewan sekalian. Dan seterusnya masalah major yang paling besar, yang paling berdosa sebenarnya pada hari ini, di mana penefisian mereka tak ada langsung konsep warga dewan sekalian. Mereka hanya membawa definisi itu sebab secara literal warga dewan sekalian. Sepatutnya sebagai kerajaan yang baik mereka tunjukkan kepada si isi dewan apakah konsep yang mereka ingin bawakan di dalam dewan perdebatan kita pada hari ini. Selesai dengan rangkuman kes di perwakilan kerajaan, kita bergerak kepada pembidasan individu bermula dengan Menteri Pertahanan kita pada hari ini, di mana yang pertama beliau katakan kita sebenarnya pada hari ini tak menepikan Paralimpik tapi hanya berikan fokus lebih sedikit saja kepada Paralimpik ini. Jadi makna kata pada hari ini di perwakilan kerajaan mereka nak utamakan kedua-dua Olimpik dan Paralimpik sekaligus. Beliau menyokong pembawaan di perwakilan pembangkang pada hari ini. Bergerak kepada Timbalan Perdana Menteri, beliau katakan Olimpik dan Paralimpik ini ada usaha yang sama. Ya, sebab ada usaha yang sama tetapi pengeluaran dan hasil yang berbeza. Sebab itu kita nak utamakan Olimpik ini berbanding Paralimpik. Sebab apa? Kita bezakan pencapaian Olimpik dan Paralimpik. Nampak beza dan jurang yang besar warga dewan sekalian. Selesai bergerak kepada Perdana Menteri kita pada hari ini yang sebenarnya hujah beliau hanyalah atas angin warga dewan sekalian. Beliau katakan orang OKU ni tak diberi peluang. Kalau betul tak diberi peluang, kenapa Malaysia masih ada AJ Paralimpik warga dewan sekalian? Nampak yang sebenarnya mereka pada hari ini tak faham usul yang mereka katakan. Tapi tiba-tiba dalam hujah beliau ada pula katakan ada ramai atlet Olimpik bercanggah dengan apa yang beliau sendiri katakan pada mulanya, tapi pada akhirnya beliau katakan perkara yang berbeza. Nampak sangat sebenarnya Perdana Menteri kita pada hari ini ada konflik dengan diri sendiri yang tak dapat diselesaikan warga dewan sekalian. Selesai dengan perwakilan kerajaan, kita bergerak kepada perwakilan pembangkang yang membawa cahaya di dewan perdebatan kita yang sungguh gelap pada hari ini warga dewan sekalian. Masih berpegang kepada asas bangkangan mencapai visi Paris 2024 telah kami diceritakan dengan rasional ketidakpentingan mengutamakan atlet
tidak pentingan mengutamakan Paralimpik telah kami ceritakan dalam hujah pertama, terdapat pencapaian sukan Paralimpik yang memuaskan, jadi kita tidak perlu mengutamakan Paralimpik dengan membezakan pencapaian mereka. Dan hujah kedua, penyertaan pertandingan Olimpik antarabangsa yang lebih holistik telah kami ceritakan dengan bagaimana sebenarnya atlet Olimpik ini mampu mewakili Malaysia di dalam persada dunia yang lebih luas. Jadi kita tak perlu mengutamakan Paralimpik, tapi sebaliknya kita utamakan Paralimpik. Mohon untuk usul ditolak 3/3 Dewan. Sekian, Assalamualaikum. Baik, terima kasih kepada pembangkang pertama dari pihak pembangkang. Sebelum kita bergerak ke sesi pergulungan, saya nak tanya kepada kedua-dua pasukan, perlu ataupun tidak? Perlu 1 minit untuk masa persediaan. Okey, jadi masa 1 minit bermula sekarang. Baik, masa telah tamat. Jadi untuk memulakan sesi penghujahan untuk penggulungan, saya dengan ini mempersilakan wakil daripada pihak pembangkang terlebih dahulu untuk menyampaikan hujah penggulungan. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam sesi penggulungan di mana tiada sebarang izin laluan. Jadi mampu untuk saya tegakkan kembali kes kami di pihak pembangkang yang telah dikotorkan oleh pihak kerajaan di sebelah sana. Sebelum itu, ayuh kita analisis permasalahan di meja perwakilan kerajaan. Pertama, kita lihat matlamat perdebatan mereka terlalu berat sebelah warga dewan. Dan sudah saya betulkan. Namun mungkin kerana masalah internet saya, maka tidak didengari oleh pihak sana. Saya akan ulang. Sepatutnya matlamat perdebatan yang dibawa oleh pihak kerajaan ialah untuk mencapai visi Paris 2024 untuk mendapatkan pingat yang lebih banyak warga dewan. Bukannya seperti mana matlamat perdebatan yang dibawa oleh pihak kerajaan yang terlalu berat sebelah, hanya ingin mengutamakan atlet Paralimpik, hanya ingin mengutamakan orang kurang upaya di Malaysia. Itu terlalu salah warga dewan sekalian. Terusnya kita lihat pendefinisian mereka amatlah literal. Keadaan mengutamakan tidak didefinisikan dengan terperinci. Sepatutnya perlulah mereka katakan akan wujud lebih banyak inisiatif ke. Seterusnya, sudah tiba masanya pun tidak didefinisikan dengan baik warga dewan sekalian. Mereka hanya mengatakan sudah tiba masanya, perlu untuk kita buat sekarang. Jadi mengapa kita perlu? Apa keadaan perlu itu tidak dinyatakan oleh pihak kerajaan? Terus kita lihat rasional mereka, kesan-kesan baik jika mengutamakan sukan Paralimpik. Hujah pertama, sinar baharu untuk orang kurang upaya. Hujah kedua, kerajaan wajar mengutamakan sukan Paralimpik. Jika kita lihat sekilas pandang, kita dapat tahu bahawa hujah yang kedua dan juga rasional mereka tidak berada di garisan yang selari warga dewan sekalian. Untuk bagi pemahaman seisi dewan faham, perlulah mereka mengatakan mengapa kita wajar mengutamakan sukan Paralimpik ni namun gagal untuk dilakukan oleh pihak kerajaan. Kecewa saya lihat. Seterusnya, pembidasan hujah yang pertama, mereka mengatakan apabila ada sinar baharu untuk orang kurang upaya, jadi ini mampu menjadi sebab utama untuk kita utamakan sukan Paralimpik kita. Namun kita lihat ya secara logik, apabila sudah ada pencapaian yang memuaskan, perlulah kita mengutamakan
sukan kita, sukan Olimpik yang sedang berada di belakang untuk bersama-sama maju, untuk bersama-sama mencapai visi Paris 2024. Hujah kedua, beliau mengatakan kerajaan wajar mengutamakan sukan Paralimpik. Kalau sudah utamakan, kenapa masih nak utamakan? Yang berhormat, janganlah terlalu berat sebelah. Kita semua ni rakyat Malaysia. Semua mahukan negara yang berjaya. Jadi wajarlah untuk sekarang ini kita utamakan fokus kita kepada sukan Olimpik yang amat memerlukan bantuan kita warga dewan sekalian. Baiklah, selesai dengan kes pihak kerajaan, ayah bergerak kepada kes pihak pembangkang yang lebih menepati usul. Asas bangkangan kami mudah, iaitu untuk mencapai visi Paris 2024 untuk mendapatkan lebih banyak pingat rasional kami ketidakpentingan mengutamakan sukan Paralimpik. Hujah pertama kami berbunyi, pencapaian sukan Paralimpik sudah memuaskan, dan yang kedua, penyertaan pertandingan Olimpik antarabangsa yang lebih holistik. Jadi apa yang saya pinta, mohon untuk terus membangkang. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada wakil pembangkang. Seterusnya saya menjemput wakil dari pihak kerajaan untuk menyampaikan hujah penggulungan. Terima kasih sekali lagi Yang Berhormat Tuan Yang Di-Pertua, rakan-rakan pembangkang, Yang Berhormat Jemaah Kabinet, seterusnya ahli-ahli dewan yang dihormati. Bertemu sekali lagi di arena penggulungan. Tuan Yang Di-Pertua dan ahli-ahli dewan, usul pada hari ini berbunyi, Malaysia sudah bersedia sudah tiba masanya Malaysia utamakan Paralimpik. Kami pihak kerajaan yang prihatin dan bertanggungjawab untuk mengutamakan sukan Paralimpik, atlet OKU telah memberikan premis yang padu dan jitu untuk menerima usul pada hari ini. Usul mereka sangat bermasalah kerana mereka lebih mengutamakan sukan Olimpik kerana sukan Paralimpik sudah mempunyai keputusan yang memuaskan. Yang berhormat, kita dengan orang kurang upaya amat berbeza dari segi mental dan fizikal. Jika kita tidak mengutamakan mereka, masyarakat atau netizen juga tetap akan memandang remeh, memandang rendah dan anggap tidak berbakat kerana kekurangan mereka. Dan pembangkang kedua ada mengatakan ini fitnah kerana dirinya tidak sebegitu. Yang berhormat, jumpa Yang Berhormat buka Twitter, Facebook, Instagram, Yang Berhormat akan nampak ramai yang mencaci mereka, ramai yang memandang rendah kepada mereka. Dan pihak pembangkang juga tidak memahami matlamat pendebatan kita pada hari ini, iaitu membuka ruang kepada orang kurang upaya untuk membuktikan bahawa mereka juga boleh melakukannya. Dan saya selaku Perdana Menteri telah memberi beban bukti, tapi mungkin mereka tidak memasang telinga. Oleh itu Yang Di-Pertua, hujah pihak kerajaan dapat saya simpulkan bahawa hujah-hujah tersebut amat tidak relevan dengan premis mereka untuk menyokong usul. Bagi memantapkan lagi premis kami untuk menerima usul, kami telah mengemukakan dua hujah yang disokong oleh fakta dan bukti yang konkret. Oleh itu, Tuan Yang Di-Pertua dan ahli-ahli dewan tidak ada lagi keraguan. Yang gelap dah jadi terang, yang bengkok telah lurus. Usul pembangkang amat tidak relevan dan tidak memberi manfaat jika diluluskan. Nampaknya pembangkang kita pada hari ini tidak membuat persediaan yang cukup sebelum membentangkan usul. Hujah-hujah yang dibentangkan umpama menanam tebu di bibir sahaja. Janganlah ahli-ahli yang berhormat terpedaya dengan janji-janji manis tapi palsu yang dilemparkan oleh mereka dalam usaha mengaburi pemikiran ahli dewan untuk menerima usul. Akhirnya saya menyeru kepada ahli-ahli dewan menggunakan kebijaksanaan dan kewarasan. Marilah bersama-sama pihak kerajaan untuk menerima usul pada hari ini, iaitu sudah tiba masanya Malaysia mengutamakan sukan Paralimpik. Sebulat suara tanpa kompromi. Sekian, mohon usul untuk diterima. Baik, terima kasih. Jadi seterusnya, minta untuk semua pembahas tunggu dalam bilik sidang. Kita akan bagi masa untuk hakim berbincang dan akan ada sesi ulasan dan pengumuman keputusan. Jadi, kejap saya akan assign hakim untuk masuk ke bilik kuarantin hakim.
Saya pun akan masuk nanti tunggu wow. Baik, jadi saya mempersilakanlah, saya serahkan kepada Hakim untuk ulasan dan juga pengumuman keputusan. Sila. Okey, Assalamualaikum. Selamat tengah hari adik-adik sekalian. Khabar semua sihat For sure korang lapar sebab yelah dah berdebat daripada pagi. So ni waktu lunch. So kita akan just try to make it short and quick. Anyway, saya perkenalkan diri. Saya Cik Ahmad Zakwan. Saya alumni daripada Universiti Pertahanan Nasional Malaysia dan bersama dengan saya hari ini untuk penjurian adalah Cik Hanif dan juga Cik Khairunisa. So nanti diorang akan perkenalkan dirilah diorang dari mana. So kita sebelum announce keputusan, kita akan dengar sedikit ulasan daripada juri-juri kita untuk improvisation untuk you all semua lah. Alright. So kita persilakan dulu Cik Khairunisa untuk bagi ulasan. Macam silap orang kan? Sorry Cik Khairunisa pula. Ya Allah. Aku dah ni. Sorry Wardah, sorry. Allah, patutlah Hanif gelak je. Kau pun tak cakap kat aku. Sorry, tergelak. Sorry. Again. So Hakim kita hari ni Cik Hanif dengan Cik Wardah. Sorry, saya mengelamun sikit. Okay, so silakan dulu Cik Wardah untuk ni ulasan. Okay. Assalamualaikum adik-adik, selamat tengah hari semua. Okay, tahniah sebab kalian berani untuk berdebat, untuk masuk berdebat dengan orang yang tak kenal, berdepan dengan hakim yang tak kenal kan. Yang itu kita wajar untuk puji keberanian dan semangat tersebut. Okay, perdebatan pada hari ini, kalau kita boleh ukur lah kan, dia berada pada tingkat yang bawah sekali. Tapi tak mengapa, kita semua belajar. Faham? Ada mungkin yang baru, mungkin ada yang nervous, tak apa, kita faham je. Okey, sedikit komen lah, saya komen secara general. Sebab lepas ni kita ada datuk 2 orang lagi nak komen panjang. Saya komen yang pertama, untuk pembukaan kes oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri ni dia macam ni tau, dia yang pertama. So dia ni ada macam kuasa lah untuk mencorakkan perdebatan kita. Apa yang satu dewan nak bincang berdasarkan Perdana Menteri inilah. Okey, sebab itu di saat pendefinisian frasa, Perdana Menteri perlu ada semua perkara. Mungkin sedikit cadangan, siapa yang jadi Perdana Menteri lepas ni boleh buat cek. Okey, pendefinisian frasa. Kurungkan, nak pecah kepada berapa pendefinisian tersebut. Contoh, saya nak pecahkan kepada 3. Contoh, okey, cakap 1 apa, 2 apa, 3 apa. Ada tak mekanisme? Ada tak status quo semasa? Okey, so dalam konteks perdebatan kita pada hari ini, apa status quo semasa Sukan Paralimpik kat Malaysia ni? Okey? Bagi tahu premis, apa premis kerajaan, apa yang kerajaan nak cerita. Beban bukti kepada pembangkang. Hari ini sebenarnya saya tak dengar beban bukti pun. Pembukaan sangat-sangat simplistik. Sebab itulah pembangkang dia bebas, dia nak berlari-lari, nak bincang pasal apa. Okey, macam tu. Lepas tu bagi tahu matlamat. Beban bukti apa, dan pada akhirnya kita semua akan mencapai kepada satu matlamat, iaitu apa-apa-apa-apa. Itu untuk pembukaan kes lah. Okey. Kedua, kalau boleh, sebab kita debat bahasa Melayu, kalau boleh kita utamakan penggunaan bahasa Melayu. Contoh macam tadi, don't judge a book by its cover. Tak apa, faham je bahasa Inggeris. Saya suka je. Tapi dalam perdebatan bahasa Melayu, kalau boleh kita dahulukan bahasa Melayu. Contoh, jangan menilai seseorang dari luarannya sahaja. Melayu kan dia. Kalau dah tak tahu sangat Melayu kan biasa-biasa je pun boleh. Kecuali lah kalau frasa tersebut dah tak boleh translate dah. Baru dengan izin yang dipertua. Okey, tapi itu tak apalah, kita belajar kan. Okey, lepas tu pembidasan tak apa. Yang tu saya serahkan dekat Datuk Hanif dengan Datuk yang pertama. Yang terakhir bagi saya tentang penggulungan. Sikitlah pasal penggulungan. Hari ini saya tengok penggulungan macam seorang, yang satu pihak penggulungan macam pembidasan. Yang satu pihak penggulungan macam bawa isi baru, bawa hujah baru, bawa poin baru.
okey. Sebenarnya penggulungan ni kalian bawa apa yang kalian dah memang ceritakan pihak kalian lah. Tapi penggulungan ni sifat dia memujuk. Dekat sinilah kita boleh jadi kreatif. Buatlah akronim ke, nak bagi peribahasa yang berbunga-bunga ke. Dekat sinilah kita jadi kreatif. Okey, pujuk warga dewan dalam konteks perdebatan, pujuklah hakim. Kenapa pembangkang perlu menang? Kenapa kerajaan perlu menang? Kenapa pihak ni kalah? Sebab apa dia buat salah? Okey? Okey, itu sajalah dari saya, simple je. Sila Dato' Anif. Okey, terima kasih Cik Wardah kerana memudahkan tugasan saya dan Cik Anif. Okey, silakan Anif. Okey, terima kasih kepada Dato' Wardah dan juga Dato' Zakwan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Hanif. Saya pendebat daripada UIA Pago. Pertamanya saya ingin mengucapkan tahniah dan ribuan terima kasih kepada adik-adik daripada SSP dan juga daripada Semesta kerana boleh untuk menghabiskan perdebatan pusingan yang ketiga hari ini dengan baik, dan ada beberapa perkara macam Dato' Wardah katalah, macam dia jadi baik bila mana korang mampu untuk bercakap lah. Tu atas ada satu kayu ukur yang mungkin korang boleh letak dan give credit on yourself, appreciate yourself and acknowledge that you guys can do it. Cuma macam biasalah bila kita berdebat ataupun bila kita berada dalam satu pertandingan dunia perdebatan ni, ada beberapa perkara yang mungkin kita kena nilai lah. Kalau tadi Dato' Wardah dah bercerita daripada aspek secara rangkuman dan keseluruhan perdebatan hari ini, kalau boleh saya nak sentuh sedikit secara mudah by person, by debater, mungkin lagi senang untuk korang tahu apa benda yang korang untuk improve dan sebagainya. So kita bergerak kepada yang pertama, Perdana Menteri. Hari ini saya rasa Perdana Menteri perlu untuk belajar macam mana untuk membahagikan konteks perdebatan itu dengan baik. Contoh dari segi pembukaan konsep lah. Ada beberapa frasa penting yang perlu untuk diketengahkan dan macam bukan first speaker je lah, mungkin second speaker, third speaker, so sama-sama kena discuss on macam mana nak membuat konsep yang baik. Contoh macam frasa Malaysia mengutamakan. Tadi ada cakap pasal lebih penting. So kami hakim ni macam tertanya-tanya lah, macam apa keadaan lebih penting anda? Macam mana, apa status quo sekarang? Adakah status quo sekarang ni kita memang tak hantar Paralimpik ataupun memang kita hanya menghantar Olimpik? So macam apa keadaan lebih penting anda? Contoh macam kalau hari ini macam saya lebih sayang Dato' Zakwan berbanding Dato' Wardah, contoh. So mesti ada kayu ukur. Kenapa saya lebih sayang Dato' Zakwan berbanding Dato' Wardah? So benda tu yang tidak ada dan tidak dihookkan dengan cantik. Begitu juga dengan keadaan frasa sudah tiba masanya. So dalam Dewan Perdebatan ataupun mana-mana usul, ada sebab kenapa usul itu menggunakan wording sudah tiba masanya, kenapa ada orang menggunakan wording belum tiba masanya, kenapa perlu, kenapa wajar. So semua perkataan itu ada sebab dan juga reasoning on how kita nak bergerak. Sebab itu pembangkang bila tanya pasal kenapa sekarang, sebab wordingnya adalah sudah tiba masanya. So kerajaan kena fikir kenapa sekarang yang Malaysia kena utamakan Sukan Paralimpik. Itu yang kena diceritakan dengan baiklah untuk first speaker. Dan bila kita dah cerita pasal konsep, definisi, barulah kita boleh letak satu asas. Apakah sebenarnya rangkuman kes perwakilan kerajaan hari ini? Apa yang kerajaan nak buktikan? Benda tu yang perlu untuk ada, untuk lagi cantik lah. Dan juga baru masuk hujah. Kata kunci hujah pun sepatutnya dia memberi reasoning kenapa sekarang sudah tiba masanya Malaysia mengutamakan. Sebab kata kunci tadi Sinar Baharu OKU ni macam dia tidak menjurus reasoning on why sekarang Malaysia mengutamakan. Lepas tu huraian hujah adalah problematik yang kena susun dan structurekan balik. Itu untuk first speaker kerajaan. Untuk first speaker pembangkang, saya rasa dalamnya ada terlalu banyak pertikaian yang terlalu bercapah. Sepatutnya sebagai ketua pembangkang yang baik, kita boleh saja untuk memilih dan juga susun dia sebagai satu mengikut numbering. Sebab tadi kalau perasan dalamnya terlalu banyak macam betul je pertikaian tu ada. Cuma pertikaian itu tidak disusun dengan cantik. Kalau cantikkan sedikit dari segi analisis, contoh macam
kita buka-buka atur macam gini. Hadirin, kita terus menganalisis perwakilan pihak kerajaan hari ini. Ada 4 masalah konsep yang perlu untuk saya tegur. Masalah pertama, masalah kayu ukur perdebatan. Masalah kedua, masalah matlamat perdebatan yang tak jelas. Masalah ketiga, masalah penghujah yang cukup simplistik. Dan akhir sekali, masalah keempat adalah dari segi masalah pembuktian hujah. So macam mungkin itulah benda-benda yang korang nak cakap. So baru kita go one by one. Okay, apa masalah kayu ukur yang tak clear? Sebab tadi Damian terlalu banyak bidas mengutamakan sikit. Lepas tu sudah tiba masanya sikit. So dia macam babe, you kat mana? Macam gitu. Dia macam at the end dia macam tak tahu you tengah bidas dekat mana. Macam itulah. And Damia boleh improve lagi dari segi penghujahan kot. Sebab macam ni, kes perwakilan pembangkang ni agak bahaya kalau korang berjumpa dengan tim yang memang ada kes. Kalau korang memang tadi diorang tak nampak, kerajaan tak nampak kes sangat. So tapi agak bahaya kalau Damia tak attack kes dulu, sebab tiba-tiba Damia bawa hari ini sepatutnya kita utamakan Olimpik. Sepatutnya dia ada benda yang kita panggil sebagai membidas dulu kes itu dan dah kasih roboh baru kita kata disebabkan mereka tidak pernah meletakkan kayu ukur dan justifikasi debat hari ini, kami perwakilan pembangkang akan letakkan. Sudah tiba masa ini adalah satu keadaan bila mana kita menilai Paralimpik sudah baik. Maksudnya kita tak perlu. Apa yang kita perlu adalah untuk utamakan Olimpik dan sebagainya. Barulah korang boleh ganti balik kalau korang punya kes nak nilai kepada Olimpik. Sebab ada tendensi kes korang tadi tak bertembung tau. Tapi sebab kes yang dibawa oleh Damia tidak dibidas oleh Semesta. So macam benda yang dibawa tu nampak masih lagi ada hook lah. Okay. Begitu juga dengan TPM. Sumaya saya rasa Sumaya dia ada keberanian. Cuma Sumaya boleh untuk improve dari segi macam merangkumkan semula apa sebenarnya perwakilan pembangkang hari ini, masalah mereka apa. Okey, pertama mereka hanya mereka menggantikan satu perkara yang tak pernah kita nak bincangkan. Hari ini kita tak nak bincangkan pun pasal Olimpik. Kita nak bincangkan adakah sekarang ni sudah tiba untuk kita utamakan Paralimpik ataupun tidak. Benda-benda macam gitu yang mungkin korang hook balik, tarik balik. Sebenarnya Damia ni salah macam gitu. So kita kena ada that kind of thought, cara fikir. Okay. Dan hujah boleh improve lagi dari segi structure, consistency dan juga boleh belajar daripada SSP kot macam mana diorang membuat rangkuman penghujahan, rangkuman kes. Sebab benda tu ada dekat SSP tapi tidak ada dekat Semesta. Macam akhirnya apa yang dah dibuktikan dalam hujah. So barulah kita nampak macam okey, ada flow, ada struktur dan sebagainya. Untuk TKP Anis, Anis pun sama macam Damia. Dia numbering tak ada dan dia ada pertikaian tapi dia nampak macam terlalu bersepah dan juga boleh dikumpulkan dan juga dikomposkan lagi lah kot untuk lagi sharp dan sebagainya. Alright, dari segi penghujahan pun mungkin boleh kena alertkan balik kata kunci apa yang nak dibawa, kata kuncinya apa. Sebab dia macam bila nampak premis yang dibawa oleh Damia ada 3 benda, dana, infrastruktur, peluang, tapi kata kunci itu tidak dijelaskan dengan clear lah oleh Anis dari segi pembawaan hujah tu macam mana. Alright, so as third speaker hari ni saya rasa third speaker both side ada tarik tali. Amni ada tarik tali, Kristina Dailin ada tarik tali. So cuma dari segi teguran dalam bidasan ni adalah pertama, bila kita membidas, kita kata mereka salah. Apa yang mereka salah tu, kenapa mereka salah. So kita kena buktikan apakah sebenarnya yang betul. Sebab tu mungkin both side boleh improve dari segi macam menggantikan bidasan tersebut dengan satu fakta baharu ke. Macam apa yang sepatutnya mereka bawa, apa yang seharusnya mereka tunjukkan. So ini benda-benda yang mungkin boleh untuk diimprove lagi lah. And as per penggulungan, betul juga macam kata Wardah, penggulungan ni adalah satu konteks untuk memujuk. Damia nampak macam masih lagi membidas, mood membidas tu masih lagi memang overrule. So mungkin boleh untuk dikontrolkan supaya dah gulung dah ni. So macam mungkin boleh cakap, hadirin hadirat sekalian, dalam sesi 4 minit ini ada beberapa perkara yang perlu untuk saya tunjukkan dalam perdebatan. So macam mood ni lagi slow, lagi relax dan sebagainya. Sumaya ada Hairunisa ada terms tu, ada memujuknya tu, cuma mungkin lagi dikomposkan debat hari ini macam mana. So overall tahniah dan juga saya harapkan yang kalian boleh belajar lagi dan juga semoga berjaya di masa akan datang dan jangan stop lah sebab debat ni akhirnya tidak pernah ada titik akhir. Begitu. Terima kasih.
Saya serahkan kembali kepada Ketua Hakim yang handsome. Silakan. Okey, terima kasih Cik Hanif. So saya terus senang keputusan je lah ya. Tak perlu untuk ni. Okeylah, to be fair sebenarnya saya akan buat macam ni. Saya akan announce keputusan terlebih dahulu and then saya akan bagi sedikit ulasan so that korang lebih clear macam mana untuk berdebat lah. Alright, so debat hari ini keputusan dari segi margin agak tipis 1.67. Okey, dan pendebat terbaik kita berikan kepada tadi Dilin dah tukar nama Kristina okey, so pendebat terbaik adalah saudari Kristina dari SSPB. Jadi usul sudah tiba masanya Malaysia mengutamakan Sukan Paralimpik ditolak. Yang mana pemenangnya adalah kepada pembangkang lah. Alright, so baru kita akan masuk kepada ulasan. Okey, supaya korang lebih clear. Kepada kedua-dua tim, baik yang menang ataupun yang kalah, there's no issue in terms of siapa yang lebih baik dalam perdebatan hari ini. Tidak ada. Tetapi dia mungkin ada sedikit sahaja perbezaan in terms of cara berhujah dan cara membuktikan kes korang lah. Okey, saya rasa untuk tim semesta ni baru form berapa masing-masing boleh cakap sikit? Saya nak kenal je lah. Siapa? Khairunisa form 2. Form 2. So semua form 2. Khairunisa form 2, Sumaya form 1, saya form 3. Oh, okay. Alright. So untuk SSP pula? Form 3, ketiga-tiganya. Okay, so basically speaker form 4. Second speaker form 4, Anis form 4. Ke Damia form 4? Oh, Anis. Okay. Right, okay. Okay, so itu sahaja sudah menunjukkan sedikit jurang in terms of experience lah. Dari sudut performance wise, in terms of cara berhujah dan juga struktur. So improvisation yang boleh dibuat untuk kedua-dua tim, especially untuk adik-adik semesta adalah pertama, awak perlu untuk betulkan struktur perdebatan awak lah. Masing-masing kena tahu cara untuk berdebat dan apa tugas anda sebagai seorang Perdana Menteri ataupun Timbalan Perdana Menteri maupun Menteri Pertahanan. Okey, sebab apa? Benda ni dia akan beri impak kepada cara anda berhujah. Pertama. Kedua, dia akan beri impak kepada cara penjurian. Sebab kalau contoh anda sebagai seorang Perdana Menteri membuka kes tapi anda tak boleh untuk menghabiskan masa yang diberikan. Dia dah memberi satu bentuk orang kata apa perspektif kepada juri ni yang mana okey, kes ni agak longgar. Okey? Dan dia menampakkan kurang keyakinan tim itu sendirilah. Itu salah satu contoh. Okey, dan untuk pihak pembangkang pula, in terms of struktur, awak semua tak ada masalah sebab saya rasa sebab dah ada experience. Cuma mungkin dari sudut bila anda berhujah, yelah, bila duduk pembangkang saya faham. Korang ni emosi terlebih je tau. Dia membuat-buat nak cakap, ni salah ni. So kau makin nak bercakap kan. Tapi at the same time, jangan terlalu, orang kata apa, terbawa-bawa dengan emosi tersebut lah. You know, sebab sometimes bila anda terbawa-bawa, itu yang menyebabkan Abang Hanif cakap tadi, hujah anda dia nampak bercempera. Tahu sebab dia jadi tak tersusun sebab kau dah emosi niat ni, lepas tu nak tembak ni dia jadi tak sistematik. Alright, so stay calm, stay bold, at the same time be firm dalam berhujah. So dia nampak lebih baik lah. Alright, itu yang pertama. Kedua, dari sudut pemahaman usul. Okay, untuk kerajaan, kenapa adik-adik kena belajar tentang pemahaman usul? Sebab benda ini akan membantu cara pemikiran anda. So moving forward, bila nak berdebat masuk tournament baru nanti, bila dapat sesuatu usul, cuba fikir dulu kenapa usul ni diorang dibuat sebegini. Kenapa? Kenapa tiba-tiba pertandingan ni buat pasal kenapa kita nak utamakan Sukan Paralimpik sekarang ni? Apa isu dia?
So bila korang tahu isu, okay, so dia akan jadi lebih mudah untuk buka kes tu dengan lebih baik. Okay, macam tadi, macam saya faham, macam sekarang ni korang nampak kenapa buka sebab sinar baharu untuk orang kurang upaya dan sebagainya adalah sebab itu sahaja yang korang tahu. Betul tak? Tapi mungkin sebenarnya usul ini hadir disebabkan oleh kita dapat tengok sekarang ni atlet Paralimpik pergi berjuang, tetapi dari sudut atlet management, dari sudut macam mana pengurusan pentadbiran berada di sana, kan, dari segi sudut latihan, infrastruktur, allowance dan juga dana commission, allowance dan juga dana orang kata hadiah kemenangan dan sebagainya yang diberikan kepada Paralimpik ini. Dia tidak setara dengan yang menang Olimpik, tapi Paralimpik in terms of achievement dia lebih baik, kan. Kita dah menang berapa? 4, 5 pingat emas. Olimpik emas 1 pun tak ada lagi. So ini adalah antara benda-benda yang membuatkan korang perlu untuk fikir, okay, so disebabkan benda ni lah, that's why kita kena lebih utamakan, ataupun mungkin sebab itulah usul ni timbul macam tu. So dia nampak lebih clear. Okay. Dan untuk pihak pembangkang pula, okay, actually ini saya punya personal opinion lah, kan. Macam tadi Cik Hanif cakap, dia ada tendensi untuk nampak tak bertembung. Tapi pada saya sememangnya kes pembangkang tak bertembung dengan kes kerajaan. So saya lebih direct lah. Sebab dia ibarat ayam dan itik. Cuma advantage-nya di pihak pembangkang adalah, satu, anda lebih konsisten. Dan kedua adalah kes anda nampak lebih clear. Dan ketiga, sebab kerajaan gagal untuk buka kes dengan baik. Sebab saya punya prinsip dalam menjuri adalah, first saya akan tengok dulu kerajaan buka kes macam mana. Kalau kes dia okey, dan kita akan tengok pembangkang. Tapi kalau kerajaan buka kes tak okey, dan pembangkang boleh untuk petikai benda-benda itu, dan petikaian itu dibawa sampai ke akhir, dan itu adalah satu bentuk additional advantage lah kepada anda. So itu sahaja. Okey. Dan last sekali mungkin saya nak tegur in terms of macam saya dengar banyak pendebat ni cakap, saya nak membidas, kan, especially pembangkang lah, kan, korang dah berada di sana. So bermula daripada ketua pembangkang, lepas tu timbalan Perdana Menteri, lepas tu timbalan ketua pembangkang, saya nak membidas dulu konsep, saya nak membidas konsep. Okay, as a first and second speaker dalam debat, dia bukan membidas, dia sebenarnya tugas anda berdua hanyalah meragukan dan mempertikaikan. Jadi pemilihan kata ni sebenarnya lebih baik lah. Saya tak kata dia salah, tapi lebih baik bila anda cakap, saya nak pertikaikan benda ni, ataupun saya ada sedikit keraguan tentang kes yang dibawa. Sebab tugasan membidas ini hanya ada pada third speaker. Okay. So ini adalah cara-cara yang boleh ditambah baik kepada kesemua pendebat. Dan dari segi penggulungan pula. Penggulungan ni macam saya cakap tadi lah, sama juga macam hakim-hakim ni cakap tadi, bila nak menggulung ni, dia bukan lagi masa untuk korang nak menyalahkan sesiapa tau. Sebab saya nampak dua-dua pihak ni, bila korang masuk, kau macam nak tunjuk, dia ni salah, sebab tu korang emosi. So bila korang emosi, daya bujukan tu tak nampak. Ni salah. Semua salah, korang je betul. Kan? Hakim pula dengar je, budak ni tantrum ke apa dia ni, kan. So that's why bila masuk penggulungan, dia lebih kepada membujuk, bujuk hakim, kenapa kami macam ni, kenapa kami lebih baik. Yang nak emosi kau bagi third speaker je, macam mana Christina buat tadi. Dia memang buat kerja dia dengan betul lah. Dia memang tembak je, dan dia bermain emosi sebab memang itu tugas dia, so inilah antara beberapa ulasan lah. Dan saya nak sentuh sikit last kepada kerajaan in terms of cara untuk anda membawa kes tadi. Okay, bila korang nak cakap pasal mengutamakan sukan Paralimpik, okay, dia benda ni perlu ada pencirian. Sebagai kerajaan, bila buka kes, korang kena ada pencirian. Okay, supaya kes tu dia tak lari daripada kiblat perdebatan. Kan? Contoh, bila korang bercakap tentang nak mengutamakan sukan Paralimpik, poin matlamat dia adalah sebenarnya nak utamakan sukan Paralimpik ke nak utamakan orang kurang upaya. Sebab pada awalnya dia nampak macam okey nak mengutamakan sukan Paralimpik. Kes pada saya clear, dia simple dan clear.
you nak utamakan sukan Paralimpik ni sebab kebajikan dan kemudahan, sinar baru buat OKU. Okay, fine. To me it's okay. Case tu okay. Walaupun dia simple, banyak loophole, tapi case tu ada. Tapi sepanjang penghujahan anda di pihak kerajaan, dia menjadi macam dia dah lari matlamat dia. Macam kau nak cakap pasal sukan Paralimpik ke, kau nak mengutamakan orang kurang upaya di Malaysia. Semacam itulah. Dan dia kena ada satu bentuk stand yang kuatlah di pihak kerajaan untuk membuka kes. So belajar lebih baik. Doesn't mean kekalahan hari ini adalah penamat kepada segalanya, dan doesn't mean kemenangan hari ini yang membuktikan korang ni hebat dalam sesuatu benda. Tidak ya. So stay humble, keep on learning, dan macam Hanif cakap jugalah, debat ni dia tiada titik akhir dia. So korang boleh bawa sampai ke penghujung usia juga. So anyway, itu saja daripada saya. Thank you so much kepada YDP, especially kan sabar menunggu sehingga ke akhirnya. Thank you juga kepada Hakim-Hakim, Cik Anim dan juga Cik Wardah, and thank you kepada pendebat semua. Dan saya doakan untuk korang berjaya untuk pusingan seterusnya. Kita jumpa lagi insyaAllah. Alright, so selamat menjamu selera. Salam Zuhur buat semua. Assalamualaikum. Roll call untuk pusingan seterusnya pukul 2. Okay, itu je. Terima kasih para hakim dan juga kepada semua. Jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih semua.